Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Sikap ambil peduli seorang kakak telah membongkar perbuatan kejam adiknya apabila serpihan tulang ditemui disahkan oleh pakar patologi Jabatan Forensik Hospital Pulau Pinang adalah tulang manusia. Kejadian berlaku pada bulan Oktober 2014 di sebuah rumah nombor 4183 Jalan Pengkalan Datuk Keramat, Bukit Tengah, Bukit Mertajam. Mangsa Rohani Hashim, 30 tahun, telah dibunuh, dikerat dan dibakar oleh teman lelakinya yang seorang penganggur, Abdul Khalid Mat Isa, 43 tahun. Pada hari kejadian, mangsa telah dilihat ke rumah kekasihnya itu pada pukul 6 petang dan pada malamnya, anak saudara suspek yang tinggal di rumah bapa saudaranya telah melihat mangsa terbaring kaku tidak bergerak di ruang tamu rumah tersebut sementara suspek yang kelihatan cemas berbaring di sebelahnya. Namun dia tidak mengesyaki apa-apa kerana menyangkakan mangsa sedang tidur. Pada keesokan harinya, anak saudara suspek telah menemui kesan tumpukan darah dalam rumah dan memberitahu perkara itu kepada ibunya iaitu kakak kepada suspek serta apa yang dilihatnya pada malam semalam. Curiga dengan apa yang diberitahu oleh anaknya, kakak suspek semakin berasa tidak sedap hati selepas dimaklumkan oleh jiran mereka mengenai tindakan suspek membawa cangkul dengan badan berlumpur ke kawasan semak berdekatan rumah mereka. Kakak suspek terus ke rumah adiknya dan melakukan pemeriksaan di rumah tersebut terkedu selepas melihat titisan darah mengalir sebaik dia memerah baju berwarna merah dipercayai milik mangsa. Namun wanita itu tidak kelihatan di rumah terbabit. Ketika itu suspek sudah pun melarikan diri menggunakan motosikal mangsa. Ia membuatkan kakak suspek bertambah curiga lalu memeriksa kawasan sekitar kediaman berkenaan seperti yang diberitahu oleh jirannya sebelum menemui serpihan tulang dengan kesan terbakar di satu lokasi kira-kira 50 meter dari rumah. Terkejut dengan penemuan itu, kakak suspek terus membuat laporan kepada pihak polis. Susulan menerima laporan itu, sepasukan pegawai dan anggota polis melakukan gerakan mengesan mangsa di kawasan rumah terbabit yang turut dibantu unit forensik dan anjing pengesan K9. Pasukan forensik sedang melakukan siasatan di tempat kejadian dan juga di kawasan tulang yang ditemui oleh kakak suspek. Hasil siasatan menemui tulang dan gigi namun gagal dipastikan sama ada ia adalah tulang manusia atau haiwan. Berikutan itu, seorang pakar patologi turut dipanggil ke lokasi tulang itu ditemui kira-kira pukul 2 pagi untuk melakukan pemeriksaan. Pakar patologi Jabatan Forensik Hospital Pulau Pinang, Datuk Dr. Zahari Noor kemudian mengesahkan bahawa serpihan tulang ditemui di kampung Tok Keramat adalah tulang manusia. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, Assistant Commissioner Rusli Muhammad Noor berkata, berikutan itu pihaknya kini sedang mengesan suspek yang juga teman lelaki mangsa. Gerakan besar-besaran mencari suspek dilakukan dan menemui kejayaan apabila suspek berjaya diberkas. Suspek dipercayai bersembunyi di rumah kenalannya di Bandar Baharu Kulim, Kedah namun berjaya dikesan dan diberkas oleh pihak polis pada jam 4.45 petang 1 Oktober 2014. Pada keesokan hari 2 Oktober 2014, suspek ditahan reman seminggu bagi membantu siasatan kes. Suspek dibawa ke Mahkamah Magistrat Bukit Mertajam untuk mendapatkan perintah reman yang dikeluarkan oleh Magistrat Nur Zafirah Muhammad Ali kira-kira jam 3 petang. Hasil siasatan pihak polis, suspek dipercayai menyimpan mayat teman wanitanya sebelum dia dikatakan membakar jasad mangsa dan menanam baki cebisan bagi mengelakkan perbuatan kejamnya itu disedari ahli keluarga dan jiran. Cebisan daging dan tulang yang rentung dipercayai milik mangsa kemudian ditemui ditanam dalam sebuah lubang di kawasan semak berhampiran rumah suspek. Cebisan terbabit dan anggota badan manusia itu ditemui selepas suspek dibawa ke lokasi kejadian kira-kira jam 6 petang untuk menunjukkan tempat dia menanam sebahagian anggota badan mangsa berusia 30 tahun itu.
Asisten Komisioner Rusli Muhammad Nur berkata lokasi berjaya ditemui selepas usaha pencarian dilakukan selama sejam. Semua cebisan daging dan tulang itu dihantar ke Hospital Seberang Jaya untuk membantu proses siasatan selanjutnya dan mengenal pasti identiti mangsa. Rusli berkata pihaknya akan mengambil sampel daripada ahli keluarga mangsa untuk melakukan ujian DNA bagi mengesahkan identiti sebenar wanita itu. Mangsa disahkan adalah Rohani Hashim telah bersuami dan mempunyai 2 orang anak berusia 2 dan 5 tahun. Mangsa mengusahakan kedai runcit di Penaga bersama suaminya selepas berhenti kerja di sebuah kilang. Jenazah mangsa dituntut di Jabatan Forensik Hospital Seberang Jaya sebelum dibawa pulang ke rumah keluarganya di Kampung Setul, Butterworth pada jam 4.30 petang 2 Oktober 2014. Jenazah mangsa dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Jamid Teluk Air Tawar jam 5.30 petang. Walaupun masih terkejut dengan kejadian itu, keluarga dan sanak saudara yang mengiringi jenazah mangsa ke tanah perkuburan kelihatan tenang. Hasil siasatan pihak polis, suspek mengaku marah apabila kekasihnya yang kerap mengunjungi rumahnya kerana mereka sudah berkenalan agak lama telah membuat satu pengakuan yang mengejutkan dirinya. Rupa-rupanya kekasih hatinya itu adalah isteri orang dan mempunyai 2 orang anak. Suspek yang tidak mempunyai pekerjaan itu mendakwa telah bercinta dengan mangsa sejak beberapa tahun lepas dan tidak pernah mengetahui wanita itu telah berkahwin. Dan suspek tidak dapat menahan rasa marah apabila mangsa enggan meneruskan hubungan mereka kerana bimbang diketahui suami dan keluarganya. Suspek dipercayai berulang kali memukul kepala Rohani dengan spana roda dan menghantukkan kepala wanita itu ke tiang rumah di ruang tamu sehingga menyebabkan kematiannya. Pada 15 Oktober 2014, suspek telah didakwa di Mahkamah Session Bukit Mertajam atas tuduhan membunuh mangsa yang bahagian tubuhnya dikerat dan dibakar ditemui di Juru. Tiada pengakuan direkodkan dari tertuduh yang tidak ditawarkan jaminan kerana kesalahan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan tidak dapat dijamin. Hakim Mushiripit menetapkan 15 Disember 2014 untuk menyebut kes tersebut. Pendakwaan dilakukan oleh Timbalan Pendakwa Raya Lim Sosim sementara Abdul Khalid tidak diwakili peguam. Asisten Komisioner Rusli Muhammad Nur mengatakan bahawa suspek yang berasal dari Langgar, Kedah mempunyai 12 kesalahan berkaitan dadah dan jenayah sebelumnya. Difahamkan juga suspek baru-baru ini baru sahaja dibebaskan dari penjara. Pada Julai 2016, Mahkamah Tinggi telah menjatuhi hukuman mati ke atas Abdul Khalid selepas dia mengaku bersalah terhadap pertuduhan membunuh Rohani Hashim di rumahnya di Jalan Pengkalan Datuk Keramat di Bukit Tengah, Bukit Mertajam antara jam 3 petang pada 29 September dan kira-kira jam 6.40 petang 1 Oktober 2014. Bagaimanapun pada Disember tahun sama, Mahkamah Rayuan menghantar balik kes itu ke Mahkamah Tinggi untuk perbicaraan semula selepas memutuskan sabitannya tidak selamat. Walaupun diwakili peguam, Abdul Khalid sekali lagi mengaku bersalah terhadap pertuduhan membunuh di hadapan Hakim Azmi yang kemudiannya mensabitkan Abdul Khalid dan menjatuhi hukuman mati. Ketika di Mahkamah Tinggi, Abdul Khalid mengaku terhadap fakta kes yang dikemukakan pihak pendakwaan. Ketika memohon dibicarakan semula, peguam Abdul Khalid PG Sairil berkata Pesuruhjaya Kehakiman sepatutnya mendapatkan penjelasan mengenai keadaan mental Abdul Khalid yang menerima rawatan psikiatri pada masa itu. Timbalan Pendakwa Raya Samihah Razali berkata Abdul Khalid sudah dihantar untuk pemerhatian psikiatri sebanyak 2 kali pada tahun 2016 dan 2017 dan doktor mengesahkan bahawa dia layak dibicarakan dan membuat pengakuan. Pada 30 April 2019, Mahkamah Rayuan Putrajaya mengekalkan hukuman gantung terhadap suspek yang membelasah mangsa sehingga mati dan kemudian tidur semalaman dengan mayat itu sebelum membakarnya keesokan pagi. Panel 3 hakim diketuai Datuk Kamardin Hashim berpendapat sabitan atas tuduhan membunuh terhadap Abdul Khalid Mat Isa adalah selamat.
Datuk Kamardin berkata, mahkamah mendapati daripada rekod rayuan jelas perayu sendiri yang telah mengaku bersalah terhadap tuduhan berkenaan, tertuduh memahami sifat dan akibat pengakuannya dan dia mengaku kepada fakta kes. Beliau berkata, Pesuruhjaya Kehakiman ketika itu, Datuk Azmi Arifin, sudah mematuhi Seksyen 178(2) Kanun Tata Cara Jenayah sebelum menerima pengakuan bersalah Abdul Khalid dan mensabitkannya atas tuduhan membunuh. Hakim Kamardin yang bersidang bersama Hakim Datuk Yaakob Matsam dan Datuk Lau Bilan berkata, rayuan Abdul Khalid tidak mempunyai merit. Dengan itu, suspek kekal dengan hukuman gantung sampai mati atas perbuatan kejamnya. Niat mangsa untuk enggan terus bergelumang dengan dosa telah diakhiri dengan satu kejadian yang tragis sekaligus meragut nyawanya. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah untuk Allahyarhamah Rohani Hashim. Sekian.